Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim. InsyaAllah kita akan sambung ke surat 467. Ke surat 467. Surah Az-Zumar, ayat yang terakhir, ayat 75. Surah Az-Zumar, ayat 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Terjemah yang ke-75. Dan pada hari itu engkau akan melihat malaikat beredar di sekeliling arash dengan bertasbih memuji Tuhan mereka, serta mereka dihakimi dengan adil, dan masing-masing bersyukur akan keputusan itu dengan mengucapkan segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam. Surah Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Surah Ghafir. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Terjemahan yang pertama dan kedua. Hamim. Turunnya Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Ghafirid dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dhit tawl. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Terjemah yang ketiga. Yang mengampunkan dosa dan yang menerima taubat, yang berat azabnya, yang melimpah-limpah kurnianya, tiada Tuhan melainkan Dia, kepadanya lah tempat kembali. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Terjemahan yang keempat. Tidak ada yang membantah mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melainkan orang-orang yang kafir. Oleh itu janganlah engkau wahai Muhammad diperdayakan oleh kebebasan mereka bergerak dengan berulang-alik dari sebuah bandar ke bandar yang lain. Kadzabat qablahum qaum Nuhin wal ahzab min ba'dihim. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل يدحضوا به الحق فأخذتهم
فكيف كان عقاب. Terjemah kelima, sebelum mereka kaum Nabi Nuh alaihissalam dan puak-puak yang bergabung, sesudah kaum Nabi Nuh itu telah mendustakan rasul-rasulnya, dan tiap-tiap umat di antaranya telah merancangkan rancangan jahat terhadap rasul mereka untuk menawannya dan membinasakannya, dan mereka pula telah membantah dengan perkara yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan perkara yang salah itu. Sebab itu aku binasakan mereka, maka lihatlah bagaimana kesan azabku. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. Terjemah ke-6, dan demikianlah juga tetapnya hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang kafir, kerana sesungguhnya mereka ialah ahli neraka. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Terjemahan ketujuh, malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan beriman kepadanya, serta mereka memohon ampun bagi orang-orang yang beriman dengan berdoa merayu, wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala-galanya, maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta menurut jalanmu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Sadaqallahul Azim. InsyaAllah kita ada sedikit tafsiran dan ulasan daripada ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita ambil sambungan pada ayat yang kita ambil pagi semalam ni, ayat akhir. Pada ayat akhir semalam Allah Ta'ala menceritakan tanda golongan, iaitu golongan yang diazab, yang dihalau, dihambat ke neraka, dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala golongan yang kedua, itu golongan yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu Allah Ta'ala merahmati mereka dan memasukkan mereka dalam syurga Allah. Pada ayat akhir ni Allah sebut, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. Pada hari itu kata Allah, kamu akan lihat malaikat ni keliling arsy Allah, sentiasa bertawaf di arsy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, sambil mereka itu bertasbih memuji Tuhan mereka. Nanti kita akan tengok pada ayat akhir ayat pada muka surat ni, kalimah yang sama yang Allah Ta'ala sebut bahawa para malaikat itu sentiasa bertasbih, mengelilingi arsy Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membesarkan Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qudiya bainahum bil haqq. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di samping mereka itu bertasbih, mereka dihakimi dengan yang adil. Hakim ni makna bukan jatuh hukuman. Para malaikat ni dia maksum.
Dia bukan makhluk Allah Ta'ala yang tak pendurhaka pada Allah. Wa qudiya bainahum, ditetapkan bagi mereka tugas-tugas mereka. Orang ni gini, orang ni begini, yang ni. Ada malaikat sujud pada Allah sampai kiamat. Ada malaikat rokok pada Allah. Ada malaikat bertasbih pada Allah. Setiap hari itu bilion para malaikat Allah Subhanahu Taala sentiasa bertasbih pada Allah Subhanahu Taala. Waqila, maka dikatakan kepada pada mereka semua apa dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang melihara dan mentadbir seluruh alam. Ya, dan kalimah-kalimah itulah ya, yang diucap oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini malaikat bertasbih sentiasa puji Allah. Nanti pada ayat akhir muka surat ni kita tengok salah satu lagi di antara tugas para malaikat Allah Ta'ala bertasbih ni ialah ada doa-doa malaikat kepada orang beriman. Surah Ghafir dimulakan dengan dengan kalimah muqatta'ah. Ya, kalimah-kalimah yang pendek, ya, macam alif lam mim. Ayat ni ha mim. Ha mim, dua kalimah. Apa makna ha mim? Allah saja yang tahu akan makna. Nak tunjuk ni bahawa Quran tu betul-betul mukjizat daripada Allah, wahyu Allah. Kerana kalau daripada Nabi macam orang musyrikin tuduh, tak mungkin Nabi bercakap dengan bahasa kalimah yang tak difahami. Ya, maka ini buktikan bahawa di antara mukjizat Quran tu ialah ada huruf-huruf yang muqatta', huruf-huruf yang pendek. Kadang-kadang satu huruf je, nun, ya, sebiji satu je. Ya. Kadang-kadang dua huruf, ha mim macam ayat ni. Ya, tanzilul kitab minallahil azizil alim. Biasanya selepas Allah Ta'ala bersumpah dengan huruf-huruf muqatta'ah ni, dia akan sebut tentang Al-Quranul Karim. Alif lam mim zalikal kitab la rafih yasin wal Quranil Hakim. Lepas ayat tu biasa disebut tentang Al-Quran. Yang lepas huruf-huruf pendek ni biasa dia bersumpah dengan Al-Quran. Ya. Pada ayat ni Allah tanzilul kitab. Tanzil, Quran tu diturunkan. Dia bukan turun sendiri, malaikat yang bawa turun dia. Ya, minallah, ya, daripada Allah. Ya, maka macam sebagaimana dituduh oleh Salman Rushdie dan geng-geng dia bahawa malaikat tu ya, syaitan yang bawa turun Quran, ya, dan na'udzubillah. Ya, tanzilum minallah, ya, tanzilul kitab minallahil aziz al-alim. Dan disebut dua sifat Allah Subhanahu Wa Taala, al-aziz iaitu yang maha berkuasa, al-alim maha mengetahui. Ya, dia tahu semua perjalanan. Kita ni kalau kita poh barang, order barang, kita tak tahu. Ya, lepas barang tu gapo di mana, waktu saat ni duduk mana, kita tahu. Tapi Allah Ta'ala mengetahui seluruhnya tentang apa yang ada dalam Al-Quranul Karim dan bagaimana penurunan dia, bagaimana penjagaan dia dan bagaimana penghayatan dia. Ya, kerana sifatnya Al-Aziz, dia maha berkuasa dan maha mengetahui. Ghafiriz Zambi, surah nama surah Ghafir. Ghafir makna Allah Ta'ala maha pengampun. Ayat ni kita tengok. Ghafiriz Zambi, satu. Qabilit Taubi, satu. Syadidul Iqab, Zid Taul. Ya. Ada 4-5 sifat yang Allah Ta'ala sebut dengan huruf yang, sebab tu dikatakan Quran ni dipanggil bahasa dia kalimah yang pendek, maksud yang luas. Ya. Jawami'ul Kalim. Ya, ada satu istilah dalam bahasa Arab dipanggil Jawami'ul Kalim. Himpunan kalimah-kalimah dalam satu perkataan. Ghafiriz Zambi. Allah Ta'ala tu maha pengampun, mengampunkan dosa-dosa. Nak kupas bab ni pun berpuluh-puluh buku tentang kupas tentang satu kalimah je. Ghafiriz Zambi. Allah Ta'ala ni yang maha mengampun segala dosa-dosa. Ya, dosa-dosa makhluk-makhluk dia. Qabilit Taubi. Kemudian dia maha menerima taubat. Ya, kalau orang tu menyesal, minta ampun, dia akan menerima taubat daripada hamba-hamba dia. Tapi dia peringatkan syadidul iqab. Allah Ta'ala ni maha keras, ya, azab seksaan dia. Ya, setelah disebut dua, ghafiriz zambi, qabilit taubi, syadidul iqab. Ya, Allah Ta'ala ni maha keras azab seksaan dia, zitaul, yang melimpah ruah pula rahmat dia. Allahu Rabbi. Ya, 3 rahmat disebut dan 1 tentang azab, tentang syadidul iqab, balasan tu yang sangat keras, yang sangat azab. Ya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dia. Ya. Ilaihil masir, semua akan balik kepadanya. Semua makhluk akan balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Allah. Ma yujadilu fi ayatillah illal ladzina kafaru.
Ya, tidak ada yang bantah mengenai ayat Quran ini melainkan orang yang kafir. Orang beriman, ya, kita nak tahu orang yang beriman tak beriman, tengok kalau Allah Taala wahyu ke dia, dia terima ke ataupun dia cari jalan. Orang beriman, dia akan cari jalan macam mana nak laksana perintah Allah. Ya. Orang kafir, orang ahli kitab, Yahudi, dia akan cari jalan macam mana untuk tak nak laksanakan. Dia cari juga macam mana untuk tidak laksanakan perintah. Tapi orang beriman, kita sebagai orang beriman, ya, bila Allah perintahkan, katalah perintah laksana hukum Allah, kita kena cari jalan lah. Ikhtiarlah juga macam mana supaya hukum Allah tu dapat dilaksanakan. Ya, tak boleh semua, kita boleh buat yang kita boleh buat, laksanakan yang sekadar boleh. Tapi akhirnya kita nak carilah juga macam mana. Macam tu orang meniaga. Orang meniaga ni setiap tahun dia kira perniagaan dia. Bila dia tak kena zakat, sedih dia. Sedih dia, duka cita dia. Allah, tak cukup nisab untuk keluar zakat. Sedih dia. Ya, pasal apa dia sedih? Sebab kalau dia keluar zakat, pahala berkali ganda. Kalau dia sedekah, pahala sikit. Ya, sikit. Ya. Zakat ni walaupun RM10, sedekah RM10,000, mana besar pahalanya? Besar pahala zakat lagi. Ni ingat satu formula. Selama-lamanya amalan sunat tak akan mengatasi amalan wajib dari segi pahala. Selama-lamanya. Amalan sunat ni tidak akan mengatasi amalan wajib. Umpama kita tahajud sepanjang-panjang malam dengan subuh 2 rakaat, mana besar pahala? Besar pahala subuh lagi. Ya. Sebab tu kalau orang tu bayar zakat, ni wajib. Pahala dia besar. Sebab tu dia sedih kalau dia tak boleh keluar zakat. Walaupun dia kata tak apalah, tak keluar zakat pun boleh sedekah. Lain. Sedekah lain. Ya, sedekah derma lain. Bayar zakat lain. Ya, sebab tu kita niat, kalau kita itu, kita niat sebagai zakat. Ya, tapi yang zakat ni kita kewajipan. Sebab tu walaupun RM1 tapi wajib, besar pahala daripada RM100 juta yang sunat. Ya, pahala dia. Sentiasalah amalan pahala wajib tidak akan dapat diatasi oleh amalan sunat. Jadi oleh kerana itu, orang beriman kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia bila Allah perintah, maka dia akan beriman. Yang tak beriman ni illa allazina kafaru, mereka orang kafir. Fala yaghurrannaka taqallub bil bilad. Oleh kerana itu ya Muhammad, jangan kamu berdaya dengan ya taqallubuhum fil bilad. Kadang-kadang tengok orang kafir ni sana pergi sini, bergerak daripada satu bandar ke satu bandar, hidup senang berniaga, tak ada bala, tak ada laknat Allah. Ya. Kadang-kadang kita orang beriman ni duk lawan Nabi, kita bila orang menentang ni kita kata kalau timpa laknat lagi bagus. Ya, biar patah kaki ke biar, kita rasa macam tu. Ya. Maka Allah kata, kalaupun sekali kamu tengok dia berniaga daripada satu negara ke satu negara, satu tempat ke tempat, jangan kamu rasa iri hati dengan perbuatan mereka walaupun mereka tu kafir, kerana rahmat Allah Ta'ala mengatasi ya, segala-galanya. Maka Allah Ta'ala demikian. Kazzabat qablahum qaumun Nuhin wal ahzab. Sebelum mereka, kata Allah, sebelum mereka siapa dia? Sebelum musyrikin Mekah. Ya, sebelum orang zaman Nabi, pokok musyrik zaman Nabi itu, ya, qaumun Nuhin, kata kaum Nuh, ya, di mana dan mereka wal ahzab min ba'dihim. Ya, selain pada Allah Ta'ala sebut kaum Nabi Nuh, lalu Allah Ta'ala sebut wal ahzab min ba'dihim, dan kumpulan-kumpulan yang banyak selepas mereka. Kaum Ad, kaum Samud, sampailah zaman kita ni. Selepas Nabi Nuh tu sampai kiamat, ya, wa hammat kullu ummatin bi rusulihim ya'khudhu. Dan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tiap-tiap umat di antara mereka itu merancang rancangan terhadap Nabi mereka dan bawa untuk lalu dan membinasakannya. Ya. Kata Allah Ta'ala, setiap umat tu dia akan lawan Nabi, dia akan lawan Rasul-Rasul, dia akan lawan Islam. Sampai zaman kita, setengah tu tak ada nak lawan, tapi dia bangga murtad, bangga boleh buat maksiat. Sebenarnya dia nak tunjuk dia lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kamu dan mereka saling berbantah-bantahan satu sama lain, walaupun sama-sama musyrikin, sama-sama lawan Islam, sama-sama dia pun saling bantah-bantah. Yahudi dengan Kristian, dia balah. Kristian dalam sama dia, Yahudi sama-sama dia dan sebagainya. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut bahawa ya, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mereka berusaha untuk menghapuskan kebenaran dan perkara yang benar dibawa oleh Nabi tersebut. Fakaifa kana iqab, cuba kamu lihat ya Muhammad,
bagaimana Allah binasakan mereka. Ya. Ayat ni sebagai jawapan kepada ayat sebelumnya. Allah kata, ya Muhammad, kamu jangan duka citalah, orang musyrikin duk bergerak sana kemari nampak senang. Mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kekufuran mereka nanti. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika allazina kafaru. Demikianlah ketetapan Allah kepada orang yang kafir, yang tak nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Innahum ashabun nar. Mereka ahli neraka. Ya, orang kafir ni ahli neraka. Ya, kalau kita nak tengok ahli neraka, tengok orang kafir. Mereka tu ahli neraka. Kalau tak nak tengok ahli syurga yang confirm masuk syurga atas dunia ni, confirm masuk syurga, ialah orang yang hilang taklif. Orang gila. Kadang-kadang kita nak tengok orang ahli syurga ni orang gila. Orang beriman, insya-Allah mudah-mudahan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang gila ni tak ada taklif. Dia tak wajib sembahyang, tak wajib puasa sebab hidup dia istimewa. Orang gila ni tak dunia istimewa dah. Dia berjalan rata-rata makan yang kotor-kotor tak sakit perut. Pernah tengok dah orang gila kena HIV ke, kena denggi ke. Tidur rata-rata je. Tak ada pula kena denggi. Ya. Kena COVID. Ada dah orang gila kena COVID? Tak ada. Istimewa dia ni. Sebab istimewa dunia, akhirat dia lagi istimewa. Ya. Kemudian Allah tak sebut, demikianlah ketetapan Allah kepada orang kafir. Allazina yahmiluna arsya, dan malaikat ini kata Allah, ni ayat pertama tadi tentang malaikat. Ayat ni pun allazina yahmiluna arsya, malaikat tu memikul arsy Allah. Berapa ramai? 19. Ya, 19 orang. Bukan 19 orang, bukan orang lah. Bilangan malaikat yang mikul arah Allah ni ada 19. Ya, dalam hadis disebut, dan Quran pun menyebut tentang hal yang sama. Ya, besar mana malaikat ni? Malaikat yang paling besar sekali ialah malaikat yang mikul arsy Allah. Ya, kata Jibril AS, bila waktu Nabi tengok Jibril, ya, Jibril ada 600 sayap. Lalu Jibril buka sebelah sayap dia, besarnya sebelah sayap tu menutup langit bumi ni. Punya besarnya. Ya, sampai Nabi kata, ma'azamaka ya Jibril. Alangkah hebatnya kamu Jibril, alangkah gagahnya kamu, alangkah besarnya kamu. Lalu kata Jibril, ya Muhammad, kamu kata jangan kata begitu. Ada lagi malaikat yang lebih hebat pada aku. Kita ingatkan Jibril paling hebat tak? Ya, lalu kata Nabi, siapa? Ya, kata Jibril, malaikat Israfil. Aku ni ada 600 sayap. Israfil ada 1200 sayap. Satu sayap Israfil sama 600 sayap Jibril. Masya Allah. Kata Nabi, kalau macam tu Israfil lah yang paling besar. Kata Jibril, tidak. Yang paling besar malaikat yang memikul arah Allah, yang bawa arah, allazina yahmiluna al-arsh, yang memikul arah Allah. Malaikat tu ada 2400 sayap, satu sayapnya bersamaan 1200 sayap Israfil. Besar mana? Wallahu a'lam. Ya, allazina yahmiluna al-arsh, malaikat yang membawa arah Allah, wa man haulahu, dan mereka yang lain-lain keliling arah Allah Ta'ala, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka sentiasa bertasbih, tak pernah sesaat pun berhenti bertasbih pada Allah Subhanahu Ta'ala. Ya. Ya. Wa yu'minu nabi, dan malaikat ini beriman, yakni patuh taat segala apa yang diperintah oleh Allah. Wa yastaghfirun lazina amanu, dan di antara kerja malaikat apa dia? Minta istighfar kepada orang beriman. Kita ni bila kita masuk masjid, di pintu masjid tu ada malaikat yang menunggu. Bila kita masuk saja, lalu malaikat tu akan ikut kita. Akan ikut kita, duduk bersama kita. Ya. Apa kerja malaikat ni? Mendoakan pada kita. Ya. Dalam hadis sebut apa doa dia? Malaikat doa untuk kita dua perkara. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya. Kata ulama, sehingga orang tu berpindah pada tempat semayang dia. Ya, sebab tu kadang-kadang kita duduk tu, bila kita pindah, ada yang kata sehingga pindah, ada yang kata sehingga kita keluar pada masjid. Ya, jadi sepanjang duduk masjid ni, malaikat sentiasa minta ampun pada kita dua perkara. Yang pertama, ya Allah ampun dosa dia. 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 Yang seorang lagi malaikat, ya Allah rahmati dia. Ya Allah rahmati dia. Ya Allah rahmati. Sampai bila? Sampai kita keluar pada masjid. Ya. Jadi setiap kali kita masuk masjid ni ada malaikat bersama-sama kita yang khusus. Dan malaikat ni antara apa dia? Wa yastaghfirun lillazina amanu. Sentiasa minta ampun pada orang beriman. Ya. Dan doa malaikat ni doa yang Allah perkenan.
Rabbana wasi'an kulla syai'in rahmah. Ya, dan malaikat juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya, wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala-galanya. Faghfir ladzina tabu, maka kali itu ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka yang bertaubat padamu ya Allah, ya. Wattaba'u sabilak, dan mereka yang mengikuti perintah-perintahmu dan jalan-jalanmu, ya. Waqihim azabal jahim, ya Allah selamatkanlah mereka daripada azab neraka jahanam. Jadi malaikat ni doa dia, Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma, faghfir ladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim azabal jahim. Inilah doa malaikat yang bertasbih di arasy Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Jadi malaikat walaupun di arah Allah Subhanahu wa taala, tapi sentiasa minta doa kepada orang beriman. Pasal apa setiap waktu ni bila kita orang beriman mati, roh dia akan naik langit pertama, kedua, ketiga, sampailah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala menerima doa para malaikat tentunya, dan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada doa tersebut. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.